السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لقيام رمضان إيمانا واحتسابا بتدبر آياته. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ikhwan, akhwat, sidang penonton pendengar yang selaku shaimin yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama ikuti akan juh yang ke-14 malam ni. Hari ni kita ada hari yang ke-13. Esok kita nak sambut puasa tu, kita baca Quran juh yang ke-14. Untuk kita nak puasa hari yang ke-14, kita qiyam sebelum siam. Oleh itu maka mari juzuk 14 ni terdiri dari dua surah Al-Hijr 99 ayat. Lepas tu suratul Nahli sebanyak 128 ayat. Capur 200 ayat lebih lah malam ni insya-Allah. Nah, 200 ayat lebih malam ni akan kita sama-sama tadabburkan isinya. Saya akan cuba ambil beberapa getusan-getusan dalam masa 40 minit ni. Insya-Allah taala suratul Hijr ni, Hijr mana katanya di apa dia Samud, puak kaum Samud, puak kaum Saleh. Ya. Iaitu ayat diturun di masa Mekah juga. Yang dimula dengan auzubillahi minasyaitanirrajim, alif lam ra juga. Seperti dengan surah-surah adik-beradik dia belum datu 2 3 4 surah Maidah. Belatu-latu kecuali surah tu dia Ar-Ra'd sahaja yang lebih sikit alif lam mim ra. Kalau belum datu ambil daripada surah Yunus alif lam ra sampai kepada suratul Hijr. Rubama yawaddul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Ini ialah ayat-ayat Quran yang lengkap sempurna dan Quran yang memberi penjelasan yang jelasnya. Quran ini mubin, tidak ada dalam Quran yang kesamaran caranya dan isinya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ada masanya orang-orang yang kafir itu merasa ingin kalau mereka telah menjadi orang Islam. Tapi tak jadi gitu dak sekali. Nah, itu Allah Taala royak. Allah Taala dia tahu hati manusia, dia royak barang hak sungguh dia. Dan dalam surah tu dia Al-Hijr ni cerita rububiyah Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala jaga akan langit-langit dia, buat langit itu beberapa buruj dan dia buat perhiasan bagi orang yang melihatnya. Dan juga Allah Ta'ala mengatur akan sesuatu tu dengan cara dia tu, wa in min syai'in illa 'indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami sahaja perbendaharaan gedong kelang dia, dan kami tidak menurunkan melainkan dengan menurut qadar dan masa yang tertentu. Begitu dia ada pusing angin, royak kejadian manusia, royak akan kejadian manusia masa tu ada dulu, bagaimanakah dia tu royak pada malaikat
Kata dia nak jadi itu ada, maka dia suruh malaikat sujud pada dia belaka. Akhirnya semua malaikat kulluhum ajma'un illa iblis, ayat 30-31. Malaikat iblis saja aba an yakuna ma'as sajidin, tak berada bersama orang sujud pada Adam AS sebagai sujud takrim. Lalu tu Allah Ta'ala tanya iblis, dan iblis dia berbangga, kata dia ni agapa dia tidak mau sujud kepada makhluk yang kamu jadikan dia daripada tanah kau. Yang berubah warnanya katanya. Allah Ta'ala murih dia, kata fakhruj minha fa innaka rajim. Allah Ta'ala firman kepada iblis, keluarlah engkau daripada syurga ini, kerana sungguhnya engkau dari sekarang ke masa depan adalah satu makhluk yang diusir, yang dihambak keluar, yang dijauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Allah Ta'ala kata sungguhnya engkau ni ditimpa laknat terus menerus hingga sampai pada hari kiamat esok. La ilaha illallah. Allah Ta'ala murih sungguh ke iblis. Tapi iblis celah-celah kadang Allah Ta'ala hambak dia gitu tu, laknat dia gitu tu, dia berdoa kepada Tuhan lagi. Dia kata Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Hei Tuhanku, jika demikian memberi timpuh pada aku hingga aku tu tak mati sampai pada hari kiamat. Lalu tu Allah Ta'ala beri permintaan dia. Qala fa innaka minal munzarin. Allah firman, dengan permohonanmu tu maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi timpuh, tak mati, ila yaumil waqtil ma'lum, hingga ke hari masa yang termaklum. Allah, disitulah dia kata qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ni Allah Ta'ala seolah-olah dia buat satu perjanjian dengan Tuhan lah. Wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku ni sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini. Benda jahat nampak molek, itulah bijaknya iblis, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dengan sebab barang molek nampak huduh, barang huduh nampak molek, jadi sesat manusia ni belaka. Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Al-mukhlasin itu saja yang Allah Ta'ala tidak benar untuk diberi pengaruh kepada syaitan mari. Dan puak-puak tu masuk neraka jahannam belaka. Inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Allah, jahannam ada 7 pintu semua. Tiap-tiap sebuah pintu tak ada bahagian tertentu dari mereka yang sesat dan menyesatkan orang. Pintu ni puak ni, pintu ni puak ni. Na'udzubillahi min abwab jahannam, ya Allah. Kemudian orang muttaqin pula, orang muttaqin siapa kepada, dia kata apa dia, la yamassahum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak akan disentuh oleh susah payah dalam syurga. Tak ada susah, tak payah dah. Kita payahlah dunia ni ya. Dan mereka pula tidak sekali-kali akan dikeluar daripadanya. Duk khalidina fiha, dalam syurga. Kemudian cerita masalah dia nak uyak anak ke Nabi Ibrahim. Maka kejutnya Sarah yang tua, dan dia gapa dia nak gapa lagi, dia pergi ke nak turun bala ke atas puak Nabi Nuh, Nabi Lut, masyaallah salamah, Nabi Lut. Hingga sampai akhir sebagai dia turun bala ke atas mereka itu. A'udzubillahi min dzalik, la haula wala quwwata illa billah, faj'alna 'aliha safilaha, ayat 74 tu. Waktu atas Nabi puak Nabi Lut, maka kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang balik, bertimbus segala yang ada di muka bumi ini balik bumi. Dan kami hujani atasnya dengan batu dari tanah yang dibakar. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Itulah
Allah Ta'ala hatta azab kepada puak Nabi Nuh, kepada Nabi Lut alaihi salam. Lepas pada tu dia cerita pula kepada Ashabul Aikah. Nah, Ashabul Aikah tu, patu Ashabul Hijr. Seorang Nabi oyak tentang azab Tuhan kepada mereka itu. Azab Tuhan, fantaqamna minhum. Nah, ning wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Lepas tu akhirnya fa akhadhathumus sayhatu musbihin. Ya Ashabul Hijr, puak-puak saleh. Nauzubillahi min dalik. Dan kepada dia Allah Ta'ala beri khusus kepada umat Muhammad ni akan sab'an minal mathani, 7 ayat yang berulang-ulang disebut oleh umat Muhammad, iaitu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya, iaitu suratul Fatihah yang dibaca tiap-tiap hari, tiap-tiap rakaat semaya. Nah, hak fardu saja 17 kali, kemudian hak sunat lagi berpuluh-puluh kali baca Al-Fatihah. Itulah yang panggil Al-Mathani, diulang-ulang baca. Wal Qur'anal azim, dan seluruh Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya. Nah, itulah Allah Ta'ala wari Quran kepada kita, dan terutama kepada yang panggil sab'an minal mathani, iaitu Al-Quranul Azim. Akhir sekali Allah Ta'ala cerita, kerana ayat itu di masa Mekah kan, Nabi tengah duk ditentang oleh puak-puak Quraisy tu, sekali panas sekali sejuk tubuh tu. Nah, maknanya susah benar. Lalu tu Allah Ta'ala cara nak jadi apa dia selamat atau nak menghadapi susah hati itu, Allah Ta'ala ya suruhlah mana. Mari kita pakat dengar akhir suratul Hajar, Al-Hijr. Nah, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, iaitu mereka, dan demi sesungguhnya kami mengetahui, Muhammad ni Allah Ta'ala kacak nak pelak hati, nak apa, nak cuba perai hati Nabi sikit, bahawa engkau bersusah hati dengan sebab apa yang mereka katakan. Orang duk todoh kata mung, kata sebab orang gila, kata ada macam-macam. Puak-puak kafe ni panggil perang psikologi, perang sarak panggil. Nah, sebenarnya perang ni berat, membawa kepada gapo panak jiwa, tak sekerja lah dah kena perang ni. Namatlah Nabi tu berapa orang sahaja. Lalu tu Allah Ta'ala caranya untuk nak mengatasi duka cita hati kerana orang kata teruk-teruk tu, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Oleh itu bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadilah dari orang-orang yang duk sujud banyak. Ni cara nak selesai masalah kejiwaan. Kalau kita kerja di ala dakwah orang kata teruk-teruk kita banyakkan qiyamul lail, banyak. Nah, tasbih kepada Allah Ta'ala banyak, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, semaya banyak. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu, beribadatlah kepada Tuhanmu, sehingga datang kepada kamu perkara yang tetap yakin, iaitu mati. Hingga yakin, hingga datang kepada engkau tu boleh mati. La ilaha illallah. Beribadat ni siapa mati nah, bukan beribadat sekadar kau kita rajin bermalah tak buat atau pagi. Nah, ada sebagainya, tidak sama sekali. Oleh itu maka itu suratul Hijr. Kemudian suratul An-Nahli. Nah, Nahli ni surah diturun masa Mekah juga, surah madu dia panggil. Nah, ibu lebah madu tu. Nah, surah ning 128 ayat semua. Dia kecek tentang gapo dia intisariya. Nah, cerita ya kiamat terdekat dah. Kiamat sangat dekat. Dalil bagi tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menegahkan tentang kesalahan dalil kaum kafir musyrikin yang mengatakan bahawa kekufuran mereka adalah disebabkan takdir Tuhan. Allah Taala tolak. Allah Taala tegah. Nah,
Kerana Allah Ta'ala telah mengutuskan Rasulnya silih berganti dari dahulu hingga ke zaman Nabi Muhammad SAW, yang menerangkan kepada umat manusia apa yang dikehendaki oleh Allah, iaitu jangan disekutukan dia dengan serta hendaklah menurut hukum-hukumnya. Itulah dalam ni banyak tentang hikmah-hikmah kejadian ni. Antara lainnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ata amrullahi fala tasta'jiluh, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ning dua keratan ayat awal bagi suratul Nahli. Telah hampir datangnya janji yang telah ditetap oleh Allah, iaitu kiamat. Dekat dah. Warinya ada sirah fi'il madhi li tahaqquqil wuqu', makna dia bukan berlaku dak, tak berlaku lagi, tapi mesti berlaku. Dia panggil di antara tujuan wari dengan sirah fi'il madhi. Maka jangan kamu minta disegerakan. Nah, jangan kamu minta segera. Mari dah benda tu. Nah, Maha suci Allah dan maha tinggilah dia dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Yunazzilul malaikah, malaikat tu bawa turun birruh, dengan wahyu, dengan membawa wahyu, dengan perintah-perintah, dengan ruh, min amrihi, daripada apa dia perintah Allah Ta'ala, ala man yasha'u min ibadih, ke atas mereka ia kanaki daripada hambanya yang diutus menjadi rasul. Isi besarnya an anziru annahu la ilaha illallah, la ilaha illa ana fattaquni, iaitu hendaklah kamu, hai orang yang aku pilih jadi rasul, tegaskan kepada umat manusia bahawa tiada Tuhan melainkan aku, ya. Oleh itu bertakwalah kamu kepada aku. Jelas-jelas Allah Ta'ala dia royak bagi betul benar. Tidak ada nak jadi banyak berlapis-berlapis, tak ada. Siapa dia aku hak kata suruh puakmu takut kat aku tu, iaitu khalaqas samawati wal arda bil haq, ia menjadikan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah dan benar. Ta'ala amma yushrikun, Maha suci, maha tinggi ia Allah tu dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Lagi pula khalaqal insana min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin, ia menciptakan manusia dari air benih, kemudian setelah sempurna kejadiannya, tiba-tiba menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas pembantahan. Allah Ta'ala jadi dengan air mani nutfah, kemudian ni buat buku dengan Tuhan, ni buat khasim dengan Tuhan, khasim dengan sungguh-sungguh dah, bukan khasim main-main dah, khasimun mubin. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan menata-menata, itulah Tuhan muhai manusia hak Allah Ta'ala kata fattaquni, itu akulah yang membuat langit, bumi, manusia, menata semua tu Allah Ta'ala belaka buatnya. Nah, tu. Itu antara lainnya. Lepas tu dia buat wa huwallazi sakhkhara al-bahra, dia jadikan langit, sakhkhara lakum al-laila wan-nahar. Nah, siang malam tu Tuhan jadi belaka. Matahari, bulan, bintang, semua tu merupakan ayatullah, ayat-ayat Allah. Semua makhluk Allah merupakan ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala wari banyak nikmat kamu. Allah, nikmat kejadian, nikmat iman, nikmat tu, nikmat ni. Kira-kira kata Allah Ta'ala kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepadamu tu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Tak kuasa. Tak kuasa nak hitung satu persatu. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Allahu Akbar. Wi nikmat lagi. Aci tak habis nak makan, tak habis nak bila, tak habis nak syukur. Dalam hatu gapo dia? Allah Ta'ala Ghafurur Rahim ada.
Ghafurur Rahim. Masya-Allah. Hak tu lebih besar pada nikmat. Nikmat lain-lain. Nikmat Ghafur. Karena itu dengan sebab Ghafur lah kita diampun dosa, boleh masuk syurga. Rahim, dengan sebab Rahim lah kita dirahmati. Sebagai dua-dua tu kunci syurga. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Itulah surah-surah ayat-ayat yang kita nak dengar sebentar lagi, insya-Allah taala pada waktu malam. Allah taala cerita kepada kita bahwasanya dalam ayat-ayat ni banyak cerita hal syurga, cerita hal neraka, cerita hal malaikat, cerita orang zalim ke diri. Allahu akbar. Dan siapa ada syurga bagaimanakah disambut oleh malaikat, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Malaikat salam dan kita sapa ke pintu syurga insya-Allah. Tunggulah kita jawab salam malaikat insya-Allah ya, apabila kita sampai ke pintu syurga insya-Allah. Dan Allah Taala cerita cara dia mengatur alam ni, dia hatta tiap-tiap umat tu seorang rasul ada sama. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. 36 dalam surah An-Nahli. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul yang membawa ajaran kami, menyeru mereka supaya hendaklah kamu menyembah Allah hanya tunggal dan jauhilah segala sembahan lain pada Allah yang dinamakan taghut. Maka di antara mereka menerima seruan rasul, dan ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, so jalan tengok, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasulnya, sama ada umat di zaman Nabi Nuh, sama ada umat zaman Nabi Hud, Nabi dia Saleh dan Nabi Ibrahim dan sebagainya ya. Ya Allah, Rabbuk Tuhan buat satu kejadian pun dah dia royak kat dalam. Tuhan nak jadi satu perkara, jadi bukit, jadi langit, jadi apa, tak payah apa. Innama a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami kepada sesuatu apabila kami menghendaki nak suruh jadi, hanyalah kami berkata kepadanya, jadilah engkau hai bukit, maka menjadilah ia. Bukit jadi. Rong jadi cara dia. Jadi laut, jadi laut. Jadi langit, jadi langit. Kun fayakun. Kun perkataan Allah. Yakun kejadian yang berlaku pada makhluk dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan ayat Allah Ta'ala dia cerita kepada kita lagi bahwasanya malam ni akan kita ada sujud sajdah juga, sujud tilawah insya-Allah taala pada ayat yang ke-50. Bahwasanya ayat katanya ayat hak orang Islam ni, orang Islam dan apa dia barang-barang di langit, barang di bumi semua menata-menata malaikat semua tidak takabur. Mereka takut pada Tuhan mereka itu ada di sebelah atas mereka itu. Dan mereka buat perkara semua puak-puak dia tu disuruhkan untuk buat ni malaikat, ayat cerita hal malaikat. Lalu tu kita sujud pada ayat seperti itu. Sujud pada ayat seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala cerita kepada kita, katanya a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa ma bikum min ni'matin faminallah. Aqidah. Summa iza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu, maka adalah ia dari Allah belaka. Nikmat iman, nikmat kejadian, nikmat sihat, nikmat subuh, nikmat cergah, nikmat berjaya, semua nikmat itu dari Allah. Kalau gitu, kemudian apabila kamu ditimpa kesusahan,
maka kepadanya lah kamu merarang, kamu minta pertolongan. Jangan minta ke lain. Muskilahnya kita tak khabar di nikmat lagi. Nikmat ni kita tak berasa dah kata mari pada Allah. Lepas tu mari ujian sikit, mula tak khabar, tak tahu kata nak minta di mana. Tak apa, tekah kita terima nikmat kita tak khabar tahu Tuhan wi. Sebab kita tidak beriman pada ayat yang ke-53. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Summa idza massakumud darru fa ilaihi taj'arun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Taala royak pada kita ni barang molek mudah reti. La ilaha illallah. Tak ada benda payah. Orang zaman dulu dia hina ke anak tina, orang jahiliah lah ni. La ilaha illallah. Sebab tu dia kata Tuhan ada anak tina, malaikat anak tina Allah. La ilaha illallah. Padahal puak dia tu, nah kalau anak tina agak dia bunuh selalu dah boleh. Nah tapi dia gamuk bahasa anak tina tu kepada Allah. Puak dia sendiri tak sekan anak tina. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. La ilaha. Dan apabila diberitahu kepada seorang dari mereka bahawa ia beroleh anak perempuan, jadi murung mukanya, keruk muka, waktu usai wak jabah-jabah lah. Sepanjang hari duka cita sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati. Malah ning ni puak dia tabiat dengan anak tina ni dia tak kena sungguh-sungguh. Ia bersembunyi dengan orang ramai, nusuk dia boleh anak tina malu tak usah. Tak ada nak bangga dengan anak tina. Kerana berasa malu disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya. Berita kata boleh anak tina ni bagi dia berita buruk. Hei orang perempuan, alhamdulillah Islam mengakakkan kedudukan kamu. Hei orang perempuan, siapa tak nama suratun Nisa, mari duk bela orang perempuan dengan segala hujahnya dari Allah Ta'ala yang maha adil. Sebagai nak lawan orang dulu. Sehingga Nabi kata siapa ada nak tina dua orang pera molek, baliklah dia, boleh kahwin dia dengan selamat duduk dalam Islam, maka orang pera pak dan mak tu boleh masuk syurga dan dengan sebab pera anak tina. Anak yatim tak ada lah tu. Kelebihan pera anak tina ni Masya Allah 2 orang atau 3 orang. Siapa serah orang tanya, kalau seorang lah anak, ya atau seorang pun tak apa. Nah, atau pera anak tina ni, nah, satu benda kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Tak supaya zaman dulu boleh anak tina selalu dah sampai ia berfikir adakah ia akan memeliharanya dalam keadaan yang hina. Pera anak tina ni hina di sisi jahiliah dulu, atau ia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah. Kamu hidup-hidup lalu dah. Allah jahatnya orang zaman dulu terhadap orang perempuan. Sujud syukur orang perempuan kepada Islam hari ini, menghormati kamu tak mak atas sekali. Nah, mak lah tinggi. Siapa nak kedai sarana tina dan yatim tak boleh duk melekat duk kaki mak. Nah, ibu ni nombor 1 sekali. Pak tak segitu lalu pak. Ni nak ayat atau tinggi maqam maqam apa dia akan al-mar'ah al-unsa. Ketahuilah sesungguhnya jahat apa yang mereka hukumkan itu. Jahat sungguh. Anak dia tak say, dia kata anak Allah. Allah jahatnya manusia. Auzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Ni nak tengok hakikat kitanya, bahwasanya Allah Ta'ala bersumpah dengan satu perkara. Tallahi ayat 63. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawm walahum azabun alim. Demi Allah, ya Allah, Allah Ta'ala bersumpah dengan ayat benda ni. Penting sangat benda ni. Allah bersumpah dengan nama dia sendiri. Tallah.
sungguh benar. Kerana nak beri semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad arsalna ila umamin min qablik. Kami telah merasul atau mengutuskan rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripadamu wahai Muhammad. Bukan mu seorang jadi rasul. Ratus-ratus orang dah sebelummu ni. Tapi fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Lalu syaitan memperelok-elokkan pada pandangan mereka yang engkar akan amal-amal mereka yang jahat itu. Sakit mari sakit duk pang duk peradak-peradak duk boh. Awak nampak kata deraka ke Nabi itu jadi comel. Nampak bekai, nampak kena, nampak kata ada sikap tak turut mudah-mudah. Ya giboh, ya boh. Boh gitu, boh gini syaitan. Kerja syaitan ni siapa kemak bukan kata zaman Nabi saja. Tak. Kalau gitu gak, maka dialah menjadi pemimpin mereka pada hari ini. Fahuwa waliyuhumul yaum. Tapi dan mereka akan beroleh azab seksa tidak terperi sakitnya pada hari akhirat esok. La ilaha illallah. Allah Ta'ala nak cerita lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan tiadalah kami menurunkan Quran kepada wahai Muhammad melainkan supaya engkau menerangkan kepada mereka akan apa yang mereka berselisih padanya. Yang panggil tabcuh dah ni. Jawab ni masalah ni tak erti, masalah ni tak erti. Islam mari terai erti. Tu dan supaya menjadi pertunjuk hudan, pemimpin jalan, pemandu jalan dan rahmat bagi orang yang beriman. La ilaha illallah. Anzalna 'alaikal kitab. Patu ya ayat wallahu anzala minas sama' ma'an. Air dengan kitab ni sama-sama anzala. Anzalna 'alaikal kitab. Patu anzala minas sama'. Semua Allah Taala belaka. La ilaha illallah. Kalaulah air beri faedah menghidup akan body, maka Alkitab menghidup akan ruh. Sama-sama menghidup dua-dua tu ya. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Patu ai kacak buku menata-menata, buku gapo buah-buahan. Patu wa auha rabbuka ila an-nahli. Ini surah an-nahli. Dan Tuhanmu tu gapo dia mewahyu, memberi ilham kepada lebah-lebah. Lebah ni madu. Hendaklah engkau membuat sarangmu pada gunung ganang dan pada pokok-pokok kayu yang tinggi dan juga pada bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Masya Allah Tuhan ni. 3 tempat sarai madu. 1 atas bukit, 2 atas pohon kayu, 3 di rumah-rumah orang. Pek kena 100%. Inilah tabiat madu. La ilaha illallah. Nabi Muhammad tahu rano kalau kata ini daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala semua dah kama dia kacak dengan madu. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah madu dari segala jenis-jenis bunga. Dia suruh makan. Allah Ta'ala wahyu suruh makan. Dan buah-buahan. Madu yang hingga ambil daripada kesar, daripada bunga ni. Ambil rasa daripada buah-buah ni. Serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkan kepadamu. Lepas tu mungkin jalan lagi. Akhirnya dengan itu akan keluarlah dari badanmu tu minuman madu yang berlainan warnanya. Masya Allah. Ni madu kalau makan wah ni madu warna ni. Kalau makan wah ni bukit ni madu warna ni yang berlainan warna madu. Ni kuning, ni merah. Ni putih, nak cerah gitu. Lepas tu madu faedah apa? Yang mengandungi penawar ubat bagi manusia dari berbagai-bagai penyakit. Madu ni ubat segala penyakit dalam tubuh badan dan di luar pun.
Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir. Madu ni Allah Ta'ala waikhah untuk buat jadi ubat. Madu hak biasa duduk atas payah daripada menata. Hak pokok kayu Allah habbah sauda. Habbah sauda lek bawah. Pokok kayu pada madu lek atas. Dua-dua tu Allah syifaun linnas. Allahumma shfina washfi mardana warham mautana birahmatika ya arhamar rahim. La ilaha illallah. Ya Allah, kita pergi kepada kerana masa kita tak ada dah. Nah, Allah Ta'ala kata auzubillahi minasyaitanirrajim ayat 90, auzubillahi minasyaitanirrajim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa awfu bi ahdillah idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila inna Allah ya'lamu ma taf'alun. Ayat 90 91. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh supaya berlaku adil. Nombor satu sekali, hak ni nombor satu sekali. Dan berbuat kebaikan. Kerja kita dua perkara. Dalam dunia ni, terutama orang ada amanat, orang ada kuasa. Buat adil, buat baik. Wa ita'i dzil qurba, dan memberi bantuan kepada orang kaum kerabat. Beri bantuan ke orang. Kerja kita hak tu, jangan buat jahat ke orang. Nah, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, serta melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, mungkar serta kezaliman. Jangan zalim ke orang. Ni ayat mengandungi semua cara hidup dah lah ni. Ya'izukum, Allah Ta'ala mengajarmu dengan suruhnya, dengan lariannya hak saat ni tu, la'allakum tazakkarun, supaya kamu mengambil perhatian, mematuhinya dengan sempurna. Wa aufu bi ahdillahi idza 'ahadtum, dan sempurnakanlah pesanan-pesanan Allah dan perintah-perintah Allah apabila kamu berjanji dengan dia. Kamu berjanji inna salati wa nusuki mahya mamati lillahi rabbil alamin. Mudah berjanji dengan Allah sempurna. Dan jangan kamu merombak mencabuli sumpah kamu sesudah kamu menguatkannya dengan nama Allah. Orang Arab ni kacak kadang-kadang kuat dengan sumpah, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin kebaikan kamu. Sesungguhnya Allah sedia mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Ni larangan Allah supaya jangan duk guna nama dia kemudian mana guna dalam bentuk yang bohong, tak betul. Allah Ta'ala ayat dah, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha'u yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malu. Dan jika Allah menghendaki, tentu ia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama Islam, agama Allah. Semua Tuhan kuasa nak jadi agama Islam belaka. Tuhan kuasa. Tapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Dalil kata orang bukan ummatan wahidah ni, iaitu orang sesat. Menurut undang-undang peraturan dia. Dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturan dia. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu telah kerjakan. Itulah ummatan wahidah kan? Orang Islam ya ummatan wahidah. Bukan Islam dia panggil ummatun ma'a ummatin wahidah. Umat juga tapi bukan ummatan wahidah. Ya umat banyak puak dia, banyak ribu-ribu puak dia. Islam kena sah ya. La ilaha illallah. Habis dah. Allah Ta'ala cerita pada kita banyak lagi. Dan dia tamat surah ni dengan ayat antaranya, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Nak serupa dengan suratul Hijr juga akhir-akhir dia. Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan yang engkau dok kata tuduh mung gitu gini itu, sabar. Dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan memohon pertolongan dengan Allah. Mu nak sabar tak erak kalau mu tak
tupai Allah. Wa ma sabruka illa billah, kena billah, as-sabru billah. Dan janganlah engkau berduka cita terhadap kedegilan mereka. Belah duk degil pasal dia kejadian Tuhan. Kita tak usah duk ingat atau kita nak kuasa atas kejadian Tuhan lah tu. Dan janganlah engkau bersempit dada. Jangan rasa sebab tak boleh nak kerja, jangan. Tak ada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan, jangan. Nah, suruh banyak tasbih, suruh banyak sembahyang tahajud. Innallah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa, ma'al ladzina taqaw. Siapa nak sekali dengan Tuhan, bertakwa pada Allah. Allah Taala tegahkan di sini, innallah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan mereka itu ialah orang yang memperbaiki amalannya semua. Amalan kita tak boleh nak duduk semua, kena duduk baiki semua, kena duduk islah semua amalan kita. Islah al-amal. Islah banyak semua amalan kita, insya-Allah ya. Tiap-tiap orang ni dia tak kena semua yang ada, semua tak kena. Kena duduk islah semua. We check up islah. Check up baiki amalan kita, we konai. Hak molek dah lebih molek lagi, hak tak molek we molek. Tapi jangan lebih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi jangan lebih, jangan kurang atau malak sekali. Itulah kita ngaji hari ini. Khulasahnya, Quran adalah roh kepada hidup manusia. Kalau tak ada Quran dalam tubuh dia dari segi akidah, dari segi amalan, maka dia adalah mayat berjalan. Auzubillah min zalik. Quran diturun kepada orang yang ia pilih menjadi rasul daripada hamba-hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Quran adalah hudan dan rahmatan kepada manusia. Hujan adalah salah satu daripada ayat Allah. Malaysia adalah matahari, bulan, bintang adalah tanda-tanda kebesaran Allah belaka. Ayatan liqaumi yadhakkarun, liqaumi yatafakkarun. Nikmat Allah tidak kuasa nak bila, apalagi nak syukur. Cara Allah mencipta makhluknya, ia kata kun fayakun. Habisnya tu ya. Kalau Allah tak ambil kira, kalau Allah nak ambil kira dengan kezaliman hamba dia dalam dunia ni, akan ambil kira sungguh ke Allah. Ma taraka 'alaiha min dabatin. Tidak tinggal seorang pun dalam dunia ni yang boleh hidup, yang berhak untuk hidup. Bahawa neraka Tuhan turun laknat, bahawa neraka Tuhan turun azab. Tak ada pihak hidup dalam dunia ni. Tapi Tuhan wa ya'fu an katsir, Tuhan tu. Dia ambil kira sikit-sikit ya. Hatta corona mari ambil kira salah manusia ni. Tapi dia maaf banyak, wa ya'fu an katsir. Dan dalam surah ni juga ia ayat kata Allah Taala duk tahan burung terbang dalam angkasa tu. Allah Taala lah duk tahan. Dia tu jatuh burung. Jadi kapal terbang pun sepatu. Kalau Allah Taala nak jatuh kapal terbang tu pun. Baik tu dah kita naik kapal terbang, ingat ke burung lah. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Kena baca ayat tu sikit dah naik kapal terbang. Ingat ke situ. Kapal ni sepatu ma yumsikuhunna illa ar-rahman, juga kapal tu. Ya, Allah ilham kepada menata seperti madu. Dan Allah Ta'ala suruh kita buat adil dan melakukan ihsan kepada manusia dan kepada menata semua yang menyawa. Dan Allah Ta'ala suruh buat baik, beri barang-barang yang berhubung dengan keluarga, jangan putus rahim, insya-Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala lari daripada buat jahat, sama ada buat jahat lelaki perempuan duk buat jahat atau benda jahat secara umumnya, dan basing hasad deki dan kelahi balah dan zalim menzalimi. Allah Ta'ala marah benda tu. Allah Ta'ala yanha, ya'mur yanha. Inilah Allah Ta'ala rakyat. Dan ayat ni sebagai ayat yang digalakkan supaya baca tiap-tiap kali baca khutbah hari Jumaat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum wal baghi wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ni ayat 90 dalam surah tu apa dia, An-Nahli. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.